بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, kata dia, qadima Musailamah al-Kadzab ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ala yaqul in ja'ala li Muhammadan al-amra min ba'dih ittabi'tuhu wa qadima fi basharin kathir min qaumih fa aqbala ilayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Sabit ibnu Qais ibnu Shammas wa fi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qit'atun jarid hatta waqafa ala Musailamah fi ashabihi faqala lahu law sa'altani hadhihi al-qit'ah ma a'taytukaha walakin ta'du amra Allah fihi adbarta la yaghfirannaka Allah walain la uraka alladhi ra'aytu fihi ma ra'aytu wa hadha thabit yujibuka anni summan sarafa an atau kama qala. Hadis sahih rawahul Bukhari. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, dia kata pernah jadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Waktu itu seorang yang mempunyai nama besar dalam sejarah Islam, satu orang yang mempunyai pengaruh, satu orang yang ada nama dalam masyarakat. Nama dia Musailamah ibnul Kadzab. Musailamah ibnul Kadzab ni, dia ni satu nama besar dalam Islam, dalam sejarah Islam ni. Nama dia ni hebat. Tapi hebat tu bukan hebat pasal dia ni banyak membantu Islam ke, bukan hebat pasal itu. Pasal dia di antara orang yang diceritakan dalam sejarah Islam yang duduk jadi gunting dalam lipatan, api dalam sekam, musuh dalam selimut. Ni Musailamah ibn Kadzab. Dia ni orang Islam, perwatakan dia Islam, tapi dia mempunyai hati yang cukup busuk, cukup dengki dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu
Nabi SAW tak ada nama lagi. Orang pakat tumpu dekat Musailamah ni. Tapi bila orang dah mula kenal Nabi, orang pergi rujuk dekat Nabi, Musailamah ni dia jadi dengki. Pasal populariti dia makin lama makin tak ada pengaruh. Jadi kata Ibnu Abbas, dia kata satu hari Musailamah Ibnul Kazzab dia sudah bawa satu rombongan di kalangan orang-orang kampung dia di Yamamah. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Sebelum tu saya nak sebut tentang Musailamah ni. Mungkin ada di antara kita yang tahu apa nak kenal. Dia ni mudah cakap, dia ni satu orang pembohong zat. Cerita dia macam tu lah. Sebab tu Kazzab di belakang ni maksud dia pembohong. Nama dia Musailamah Al-Kazzab ni maksud dia pembohong. Dan dia ni juga adalah golongan daripada suku Hanifah yang terkenal dengan pandai duk buat pedang. Suku Hanifah ni memang mereka ni kalau tukang besi ni boleh ke mereka lah. Macam kita pun dalam masyarakat ni pun ada juga orang yang pandai berkebun. Dia bukan semua orang, tuan-tuan sekalian. Walaupun kita buat bendang ni semua kita, tapi ada ya orang kata ni, depa ni duduk no belah-belah Kodiang no. Orang-orang belah Kodiang ni kalau buat bendang ni pandai dia tak macam orang belah Lukas Sungai Petani. Contoh dia macam tu lah. Jadi suku Hanifah ni adalah satu suku yang cukup terkenal pandai buat pedang. Sehingga kan Nabi SAW sendiri pun Nabi pernah duk pi order satu pedang yang diperbuat oleh mereka. Nabi pakai pedang tu. Dan juga Musailamah ni bukan hanya dia pandai buat pedang, tapi dia juga merupakan seorang pengamal sihir. Dan dia juga merupakan satu orang bomo yang duk jadi tempat rujukan kepada orang. Kalau orang duk sakit, demam ke apa semua ni, dia patut nak pergi ambil ubat, pergi jumpa doktor kan. Tapi dia akan jumpa dia. Ambil buat tawar ayam ke apa ke, macam tu, dia akan jumpa dia. Dan dia juga bila dia masuk Islam, dia mendirikan satu masjid. Hebat tuan-tuan sekalian. Walaupun dia ni yang duk jadi musuh dalam Islam, tapi dia buat masjid. Walaupun dia benci kat Islam, dia cukup musuh kepada Nabi Muhammad, dia buat satu masjid di Yamamah. Dia bagi orang sembahyang di masjid tu. Dan dalam riwayat kata apa? Dia mengaku selepas daripada Muhammad jadi Nabi, dia adalah Nabi. Lepas daripada Nabi wafat, dialah antara dia yang menggantikan tempat Nabi SAW. Dia menikah dengan satu perempuan, nama dia Sajjaq perempuan tu. Dan Sajjaq tu pun mengaku kata Nabi juga. Rupanya lelaki bini ni kaki pembohong. Jadi Ibnu Abbas dia kata apa? Dia kata satu hari Musailamah sudah pergi jumpa Nabi SAW. Dalam perjalanan nak pergi jumpa Nabi tu dia kata in ja'ala li Muhammad al-amra min ba'dih ittabi'tuhu wa qadima fi basharin kathirin min qaumi. Dia kata kalau Muhammad, lah ni aku nak pergi jumpa Muhammad, dia kata aku bawa orang ramai. Dia kata kalau Muhammad dia sanggup bagi jawatan Nabi untuk aku. Ni kira gila jawatan ni. Dia kata aku ni satu orang yang berpengaruh, ramai pengikut-pengikut aku. Dia bawa pergi jumpa Nabi SAW. Dalam perjalanan, dia kata kalau Nabi Muhammad sanggup bagi jawatan kepada aku selepas daripada dia wafat. Maknanya dia buat surat siap-siap. Dia kata lepas pada aku mati, jawatan Nabi ni akan menjadi milik Musailamah Al-Kazzab. Musailamah dia nak macam tu. Dia kata nak pergi jumpa Nabi ni, nak buat perjanjian dengan Nabi. Kalau dia kata kalau Muhammad dia sanggup buat satu surat, kalau Muhammad dia sanggup mengiktiraf aku menjadi Nabi selepas daripada dia wafat, akan mengikut Muhammad. Dia kata akan mengikut Muhammad basyirin kathirin min qaumi. Dia kata seluruh kaum aku ni akan bagi sokongan 100% kepada Nabi Muhammad SAW. Ni pun cerita macam lebih kurang politiknya.
Kan? Maknanya apa? Nak jawatan. Tapi dia duk ingat jawatan Nabi, Rasul tu adalah jawatan. Dia duk ingat macam tu. Dia duk ingat dia boleh tukar-tukar macam tu. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Pasal jawatan Nabi ni adalah satu jawatan. Bila jadi Nabi ni orang pakat duk tumpu, orang pakat duduk hormat, orang bagi tempat. Kan? Sebenarnya orang tumpu, orang bagi tempat, orang bagi penghormatan ni bukan pasal jawatan tu, tetapi kerana iman mereka tu kepada Nabi SAW. Fa'aqbala ilaihi Rasulullah SAW, kata Abdullah ibn Abbas, dia pergi jumpa Nabi. Bila dia jumpa Nabi, Nabi keluar bersama dengan Nabi itu ma'ahu Sabit ibnu Qais bin Syammas. Ada satu orang juru cakap Nabi. Maknanya isu politik Nabi. Entah. Ini bukan cerita politik. Dengar habis dulu. Sekali dia dengar. Oh ini hadis ni kira nak politik ni. Dia tak habis-habis. Sabar dulu. Dengar bagi habis dulu. Nabi keluar dengan Syammas ibnu Qais. Siapa dia Syammas ibnu Qais? Dia ni tukang juru cakap Nabi. Maknanya apa? Kalau Nabi tak ada, dia nanti akan bawa keluar pernyataan. Dia akan bawa keluar statement. Bagi pihak Nabi SAW. Nabi lantik dan menjadi SU Nabi. Setiausaha Nabi. Dia duduk dengan Nabi. Dan bersama dengan Nabi juga, kata Abdullah ibn Abbas, di tangan Nabi itu ada qit'atun jaridah. Ada satu pelepah daripada pokok tamar yang basah lagi. Nabi keluar sambil pegang pelepah tu. Sampai Nabi duduk depan Musailamah Al-Kazzab. Kata Ibnu Abbas, dia kata ashabih, bukan takat Nabi dua orang ya. Nabi panggil sahabat-sahabat yang lain juga untuk nak sambut rombongan Musailamah bersama dengan orang-orang dia ni ramai. Maknanya ada ramai duk sambut depa ni. Lalu Nabi pun bila jumpa Musailamah Al-Kazzab, Nabi terus cakap dulu. Nabi tak bagi dia bercakap, Nabi bawa keluar dulu. Nabi buka majlis dulu. Nabi kata, Musailamah, aku tahu hamai pasal apa. Lah ni aku tak mau cakap panjang. Kata Nabi SAW, "Lau sa'altani hadhihi al-qit'ah ma a'taitukaha." Nabi kata, "Walakin ta'du amra Allah fik. Adbarta la ya'qirannaka Allah." Nabi kata, Musailamah, aku tahu hamai pasal apa. Lah ni mudah cakap. Kalau hamai ni pasal hang ada hajat untuk nak minta kepada aku pelepah ni pun, Nabi kata. Kalau jangan duk cerita hal lain, jangan duk cerita hang nak minta apa lain ni. Kalau hamai pasal hang nak minta pelepah ni ke aku pun, ma a'taitukaha, aku tak nak bagi ke hang. Nabi kata macam tu. Kalau mai nak minta pelepah tamar ni pun aku tak bagi. Walakin ta'du amrallah fik. Apatah lagi yang hang minta ni apa? Satu jawatan yang Allah Ta'ala bagi ke aku. Tobat bagi hang. Nabi kata macam tu. Dan kata Nabi SAW, adbarta la ya'qirannaka Allah. Nabi kata lah macam ni lah. Soal hang nak terima Islam, kalau hang terima, Allah Ta'ala tidak akan bagi hang balasan, tidak akan mengazab hang. Kalau hang terima Islam, Tuhan akan terima hang. Tapi kalau hang tak terima Islam, kata Nabi SAW, wa illa uraka alladhi ra'aitu fihi ma ra'ait. Kalau hang tak terima Islam ni, macam yang Allah Ta'ala telah tunjukkan kepada aku dalam mimpi aku. Maksud dia apa? Tuhan dah tunjuk dah akan kebinasaan hang ketika mana hang tolak Islam ni. Dalam mimpi aku Tuhan dah tunjuk. Wa hadha sabit yujibuka anni thumma sarafa anhu. Dan apabila aku tak ada, Nabi kata kalau aku dah wafat dah, Sabit ni lah Nabi tunjuk sahabat dia, SU dia. Dia kata, Nabi kata Sabit ni lah akan perang hang habis-habisan. Maksudnya apa? Orang hak jenis hang ni yang cuba nak mengaku sebagai Nabi. Benda ni mustahil. Tak
boleh mengaku sebagai Nabi, hang jangan bimbang. Kalau aku tak ada sekalipun, sabit dan orang-orang yang lain akan ada. Untuk apa? Untuk nak memerangi hamba yang cuba mengaku sebagai Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia apa tuan-tuan sekalian? Nabi nak abang apa? Nabi nak abang kata, yang kata jawatan Nabi ni bukan saja jawatan macam mana jawatan biasa. Jawatan Nabi ini bukan seperti mana jawatan pemimpin yang boleh diangkat melalui undian kita masing-masing. Jawatan Nabi ini bukan jawatan yang boleh diangkat oleh satu orang yang pengaruh di kawasan tu, dia pergi angkat. Jawatan Nabi ini bukan satu jawatan yang boleh diminta, yang boleh ditolak. Jawatan Nabi ini apa dia? Jawatan Nabi ini adalah jawatan yang dilantik oleh Allah Ta'ala. Maknanya jawatan ini bukan jawatan manusia, bernilai daripada Allah. Nabi nak abang yang dan yang kedua, Nabi nak abang apa? Nabi nak kata yang jawatan ni bila aku dah tak ada, maknanya tak ada siapa nak boleh dilantik dah. Pasal apa? Pasal aku adalah Nabi yang terakhir. Tak ada dah Nabi selepas daripada aku. Nabi nak abang yang tu. Tapi kalau hang mengaku kata hang tu Nabi, kalau hang mengaku kata hang tu dilantik oleh Allah menjadi Nabi, hang kena tahu orang Islam yang sahabat aku, yang Sabit bin Qais dan sahabat-sahabat yang lain akan perang hang. Maknanya akan bunuh semua orang yang mengaku sebagai Nabi. Sebab aku adalah Nabi yang terakhir. Tak ada lagi Nabi selepas daripada aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan nak abang apa kat kita dalam hadis ni? Fitnah akhir zaman itulah di antara dia. Zaman Nabi pun dah ada dah orang mengaku sebagai Nabi, apatah lagi zaman kita tuan-tuan sekalian. Bukan dekat mengaku Nabi, mengaku Tuhan terus zaman kita ni. Di mana tuan-tuan? Di negara kita pun ada mengaku Tuhan. Tuan-tuan dengar cerita di akhbar 4 tahun 5 tahun yang lalu, satu Tuhan telah ditangkap di Pahang. Tuhan tuan-tuan sekalian kena tangkap di Pahang kan, mengaku sebagai Tuhan. Kenapa? Allahu Akbar. Yang tu zaman lah ni. Bukan dekat Tuhan, yang mengaku Nabi ni berluguk-luguk. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina ana naim ra'aitu fi yadayya siwarain min dhahab. Nabi kata satu malam aku mimpi, Nabi kata, yang dalam mimpi aku tu aku nampak di tangan aku, di lengan aku, suwarain min zahab, ada 2 gelang daripada emas. Nabi mimpi. Nabi tidur dalam mimpi, dalam tidur Nabi tu Nabi mimpi kata di tangan dia ada 2 gelang daripada emas. Fa ahammani sya'nuhuma fa uhiya ilayya fil manam. Maka kata Nabi SAW, dalam mimpi itu Allah Subhanahu Wa Taala bagi ilham kepada aku. Dalam mimpi itu bila Nabi tengok di tangan dia ada gelang emas, Nabi jadi tak selesa. Pasal apa tuan-tuan? Pasal emas ni bukan barangan orang lelaki. Emas ni bukan pakaian orang lelaki. Tapi tiba-tiba di tangan Nabi ada gelang emas. Jadi Nabi rasa tak selesa. Nabi tak tahu nak buat macam mana. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala sudah bagi ilham kepada Nabi. Ilham tu macam mana? Allah Ta'ala suruh Nabi SAW tiup kepada 2 gelang emas ni. Nabi kata anfakhuhuma fanafakhtuhuma fatara. Nabi kata bila aku tak selesa, tiba-tiba Tuhan habang kat aku. Tuhan kata, Muhammad, 2 gelang yang ada di tangan hang tu hang tiup, hang buih 2 gelang tu untuk hang nak hilangkan gelang tu. Maka Nabi kata apa? Anfakhuma, aku terus tiup. Bila aku tiup gelang tu, fanafakhtuhuma fatara, 2 gelang tu putih dan hilang. Nabi kata macam tu. Fa awwaltuhuma kadzabain. Rupa-rupanya Nabi kata Allah Ta'ala bagi ilham ke aku apa cerita takwil kepada mimpi Nabi itu. Nabi kata apa? Nabi kata fa'awwaluhuma, maka aku mentakwilkan mimpi aku yang ada gelang emas ni, ada 2 gelang emas ni. Nabi kata kadzabain yukhrijani min ba'di. Nabi kata aku mentakwilkan yang 2 gelang ini adalah 2 orang pembohong
yang akan mengaku sebagai Nabi selepas daripada kewafatan aku. Nabi kata. Mimpi Nabi yang Nabi pakai 2 gelang emas itu apa tanda dia? Tanda dia kata apa? Bahawasanya lepas daripada Nabi wafat akan keluar 2 kadzabain, akan keluar 2 pembohong besar yang mengaku sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata yang pertama sekali siapa dia? Ahaduhuma al-Aswad al-Ansi. Nombor 1. Aswad al-Ansi ni siapa? Dia ni apa nama? Orang keturunan daripada Habasyah, orang kulit hitam. Dan dia nama antara apa nama? Dia dilahirkan di Sana'a. Ni yang kata Aswad al-Ansi, Sana'a, Yaman. Dan dia ni pandai bercakap. Bila dia bercakap, dia pandai mematikan hujah orang. Orang pula duk angkat dia. Orang pula duduk puja-puja dia. Bila orang puja dia, orang angkat dia. Ada pula orang duk puji. Orang kata kalam hang ni, bila hang bercakap ni, kami dengar ni meresap dalam hati ni macam Nabi Muhammad bercakap. Dia kata. Nampak tuan sekalian? Bila kena puji macam kita lah, kena puji dan kembang satu itik angsa punya kembang, dia pun sama. Dia kena puji, dia kembang. Bila kembang, dia terus kata, kalau kalam aku macam Muhammad, hamba nak tahu, akulah Nabi yang dilantik selepas daripada Muhammad wafat. Jahannam. Nampak? Pasal tu agama ni tak bagi kita puji orang lebih-lebih. Bila puji orang lebih-lebih, dia tak nampak dah keburukan dia tu. Dia tak nampak dah kelemahan dia tu. Dia duk nampak dia ni hebat. Dan dalam riwayat kata apa? Dia dibunuh dalam satu peperangan. Dia dibunuh dalam perangan tu pasal dia cuba mengaku sebagai satu orang Nabi. Dan bukan dekat tu tuan-tuan sekalian, dia juga pandai dia buat silap mata. Ada juga perangai silap mata ni, dia pandai dia buat. Sebab tu dia dilantik. Dia duk mengaku kata dia tu Nabi. Dan yang kedua kata Nabi SAW, 2 gelang yang mengaku sebagai Nabi ni, Nabi kata apa? Yang kedua adalah Musailamah Ibnul Kazzab. Nombor 2, dia ni adalah Musailamah. Jadi sebelum Musailamah nak jumpa Nabi SAW, nak minta jawatan dekat Nabi, Nabi tahu dah pasal ditunjukkan dalam mimpi Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cerita Musailamah ni tuan-tuan sekalian, dia terbunuh di dalam peperangan Yamamah. Musailamah ni dia terbunuh bila dalam peperangan Yamamah pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Dia dibunuh oleh siapa? Dibunuh oleh seorang sahabat yang bernama Wahsy Ibnul Harab. Siapa Wahsy ni tuan-tuan? Wahsy ni tuan-tuan pernah dengar nama dia, tapi tak tahu tang mana dengar. Wahsy inilah yang pernah bunuh Sayyidina Hamzah Abdul Muttalib, pak menakan Nabi SAW dalam peperangan Uhud. Kenal tuan sekalian pak menakan Nabi ni? Wahsy ni. Nabi bila lepas daripada dia tengok pak menakan Sayyidina Hamzah, bila kena bunuh dalam peperangan Uhud, isteri Abu Sufyan bernama Hindun, dia tengok Hamzah duk kena bunuh, dia pergi potong telinga Hamzah, dia potong hidung, lepas tu dia belah dada Hamzah, dia buka jantung, dia tokak jantung. Nabi tengok benda tu, Nabi menangis. Nabi tak boleh terima yang pak menakan dia Hamzah diperlakukan sedemikian rupa. Nabi tak boleh terima. Sehinggalah tuan-tuan sekalian, bila dah lepas 2-3 bulan daripada tu, tiba-tiba Wahsy entah macam mana dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, orang pergi perkenalkan dia kepada Nabi SAW. Orang kata, ya Rasulullah, ni ada ni sahabat baru kita ni, saudara baru kita ni, Wahsy. Nabi pun tengok, oh Wahsy ni. Rasulullah dia duduk bisik kan Nabi, dia kata dulu, cerita dulu punya, dia kata Wahsy inilah yang bunuh pak menakan Nabi, Pak Cik Hamzah kita ni. Nabi tengok terus Nabi masam muka. Nabi tak boleh fikir tuan-tuan, Nabi tak boleh bayang macam mana Hamzah dah lah kena bunuh, lepas tu diperlakukan dengan sedemikian rupa. Yang bunuh dia pula Wahsy. Nabi tengok Wahsy, Nabi tanya, hang kau yang bunuh pak menakan aku Hamzah? Wahsy kata, saya. Nabi tak bercakap dengan dia.
Dia ni bila Nabi tak bercakap, dia berasa hati sangat-sangat, tuan-tuan sekalian. Sehingga kan dalam peperangan tu, bila dah Nabi dia tahu kata Musailamah Al-Kazzab sudah mendatangkan kemarahan pada Nabi waktu Nabi hidup, dia tanamkan dalam diri dia. Dia kata, aku nak tebus balik kesalahan aku kepada Nabi SAW. Antara untuk aku nak tebus apa dia, aku nanti akan bunuh Musailamah Ibn Al-Kazzab. Dalam peperangan Yamamah, Allah Ta'ala kabulkan cita-cita Wahsy Ibn Al-Harb. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, simpulan daripada hadis, dalam banyak-banyak kejahatan yang berlaku atas dunia ni, fitnah akhir zaman dan sebagainya, tuan-tuan jangan bimbang, akan ada golongan-golongan yang memperbetulkan kembali. Mesti ada ya. Kita duk dengar tang nu keluar mai jadi nabi, tang ni keluar mai jadi Tuhan. Kita duk dengar ni satu ajaran sesat apa semua tu. Kita jangan duk serabut-serabut. Apa dia tuan-tuan? Kita minta kepada Allah Ta'ala, pasti Tuhan akan buat mai satu golongan yang akan menceritakan, yang akan memperbetulkan keadaan ni. Dan dalam hadis ni juga, simpulan dia nak abang, fitnah yang paling dahsyat adalah ujian tentang keimanan. Yang tu paling dahsyat. Kalau tekak fitnah sakit, kalau tekak fitnah ni diberikan musibah, diberikan kepada kita ujian malapetaka, yang tu tak ada masalah lagi. Tapi yang paling dahsyat apa dia? Fitnah keimanan, tuan-tuan. Fitnah iman. Macam mana tuan-tuan duk baca surah khabar hari ni ni. Kemarin ada surah khabar mahkamah, cerita tentang mahkamah, hakim mahkamah yang bukan Islam menolak permohonan satu orang yang nak keluar daripada Islam. Tuan-tuan baca benda tu, kita duk fikir, kita bukan nak tengok sistem hakiman, kita tak mau duk tengok yang tu, tapi kita nak tengok apa tuan-tuan, pasal apa yang hang bila dah masuk Islam, tapi hang tak boleh nak rasa yang Islam ni satu agama yang memberikan kedamaian, memberikan kebahagiaan. Macam mana kita rasa? Pasal apa hang tak boleh rasa macam tu? Kalau hang kata hang hidup dalam keluarga yang tidak mengamalkan Islam, pasal apa hang tengok manusia? Sepatutnya hang tengok Islam tu macam mana? Tuan-tuan kenal Yusuf Islam, Cat Steven nama dia dulu ni. Macam mana sebelum daripada dia masuk Islam, tuan-tuan sekalian, abang dia ke adik dia pergi hadiah satu Holy Quran kepada dia, bagi Quran kat dia. Dia kata apa? Dia kata mudah, dia kata, aku tak tengok orang Islam, aku tak tengok orang Islam, perangai orang Islam aku tak tengok, yang aku tengok apa Islam, dia kata. Kalau tengok perangai orang Islam, macam tu adalah, tuan-tuan sekalian, dengan bergaduh dia, dengan tak puas hati ke orang bila orang lebih daripada kita, dengan hasad dengki dia, dengan macam-macam yang kita ada pada orang Islam ni. Jangan tengok yang tu, tengoklah Islam, tuan-tuan. Yang tu aja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kita cukup risau, ujian keimanan Allah Ta'ala bagi. Dan yang seterusnya tuan-tuan sekalian, barang siapa yang betul-betul mengharap pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa yang betul-betul nak mempertahankan akidah, sudah pastilah dia akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tu benda standard. Tuan-tuan nak main ke masjid ni pun ujian macam-macamnya duk main. Kan? Nak boleh mengaji, nak boleh beli kitab, nak boleh menadah, duduk dalam kuliah ni, Allah, macam-macam ujian punya boleh main, tuan-tuan sekalian. Macam-macam duk main kat kita. Sementara nak boleh ni. Yang tu benda biasa. Kita berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mukadimah ini memberikan manfaat kepada kita, insya-Allah. Baik tuan-tuan yang ada kitab, kita buka kitab Jauharul Mauhub wa Nabihatul Qulub. Kita masih lagi berada dalam bab muqaddimah fi fadilatil fikri, iaitu bab pada menyatakan kelebihan kita menggunakan akal kita. Duk fikir ni, kita ada otak, tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala bagi kat kita otak, suruh duk fikir. Bukan duk saja. Otak kita ni kita nak kena fikir. Bukan kita terima saja, tapi kita fikir. Pasal agama Islam ni agama yang memberikan kepada kita akal, dan agama Islam suruh kita fikir. Baik tuan-tuan tengok dalam baris yang ke tengah ni, dia kata qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kuliah kita yang lalu pada 15 hari bulan 7, betul ya?
Siapa yang tanda dalam kitab kuliah kita 15 hari bulan 7. Dia kata setengah orang-orang arifin. Dia kata tu. Orang arifin ni orang siapa? Orang yang cerdik pandai. Arif ni orang yang cerdik pandai dalam bidang agama ni. Dia kata setengah daripada orang-orang yang arifin. Dia kata fikir itu dia ada dua bahagi. Guna otak ni ataupun kita nak fikir, benda apa kita nak fikir, ada dua bahagian dia kata. Dia kata yang pertama fikir tentang Tuhan. Satu. Dia kata fikir ni, otak kita ni kita duk fikir ada dua. Yang satu fikir tentang Tuhan, dan yang kedua fikir barang yang bergantung dengan hamba. Maknanya fikir benda yang ada kaitan dengan hamba. Ni dia kata satu fikir tentang Allah. Yang kedua fikir yang tentang manusia ni. Kan manusia ni macam-macam, kita nak fikir nak jadi apa, kita nak macam-macam lah yang cerita tentang manusia ni. Dan dia kata maka adapun fikir tentang Tuhan itu telah ditegah oleh syarak kita daripadanya, maknanya daripada memikirkannya. Duk fikir pasal Tuhan. Maksud fikir pasal Tuhan ni pasal apa tuan-tuan sekalian? Duk fikir tentang zat Tuhan tu. Sebab lagi dia umai hadis, jangan fikir tentang zat Tuhan, tetapi fikirlah tentang penciptaan Tuhan. Apa maksud fikir tentang Tuhan ni tuan-tuan sekalian? Dia duk fikir, duk jengkai kuasa Tuhan. Antara dia kata Tuhan ni kalau dia buat gajah dengan buat nyamuk, dia duk fikir macam tu dah. Kalau buat nyamuk mesti kuasa Tuhan dia pakai 50%, tapi kalau buat nyamuk aku rasa dia pakai 2% ya, 2%. Jangan duk fikir benda tu. Hatta tuan-tuan sekalian, kalau kita duduk membahagi-bahagikan tenaga, kudrah ataupun kuasa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab akidah dia kata apa? Kita dah buat syirik kepada Allah. Boleh faham tuan sekalian? Kita duduk fikir ni, Tuhan ni kalau dia nak buat bumi ni, aku rasa sikitnya, tapi kalau dia nak buat dunia yang bukan takat bumi dengan planet tu, planet ni apa semua, mesti Tuhan dia fikir 3-4 hari. Fikir jenis macam tu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal tak ada kerja cerita ada kita ni. Pasal kita dah tak ada kerja, duk fikir tentang Tuhan lah pula. Hak macam ni lah yang agama tak bagi fikir. Pasal kalau duk fikir jenis-jenis macam ni, tak ada benda manfaat yang kita dapat, melainkan dia akan jadi mudarat kepada kita. Dulu ada satu kumpulan budak-budak universiti ni, tak tahulah mereka mengaji macam mana. Mereka kata dalam Islam ni kami bukan tak puas hati dalam Islam, cuma fikir macam ni sudahlah. Siapa yang tak sebut kalimah la ilaha illallah dengan orang yang sebut kalimah la ilaha illallah, ketika mana di akhirat nanti dua orang ni, seorang sebut seorang tak sebut. Hak seorang ni Allah Taala lempak masuk dalam api neraka pasal tak sebut. Manakala hak kawan ni Tuhan dia bagi masuk dalam syurga pasal apa? Pasal sebut la ilaha illallah, kalimah tu. Maknanya satu orang Islam, satu orang bukan Islam. Kan dia kata macam tu. Dia kata la ni yang kita tak puas hati, dia kata. Yang tak puas hati ni pasal apa? Kawan ni hadut sebut kalimah la ilaha illallah apa semua, dia ni atas dunia cukup jahatnya, cuma dia ni tak syirik kepada Allah, cuma dia ni tak orang kata apa, dia tak buat benda-benda dosa apa, benda-benda yang menyekutu Allah Taala, tapi hak ni semua dia buat. Tiba-tiba oleh kerana dia sebut la ilaha illallah tu ya, pasal tu ya Tuhan masukkan dia dalam syurga. Manakala kawan ni hak tak sebut la ilaha illallah ni, dia ni dengan bagus dia, dengan duk tolong orang dia, cuma dia ni tak sebut la ilallah, tiba-tiba dia masuk dalam api neraka. Dia kata adil ke tak adil Tuhan? Dia main macam tu tuan sekalian. Boleh faham tak apa yang saya cuba nak maklum? Cerita dia macam ni sudahlah tuan-tuan. Kita ada jiran yang bukan Islam. Jiran ni dengan kita lagi tengah kalau main masuk bulan puasa ke apa, dialah tolong bagi kurma dekat kita. Lepas tu dia duk buat baik dengan kita ni. Kadang-kadang kita nak pergi masjid pun dia kata, Haji mau pergi mana? Kata mau pergi masjid. Dia kata ni saya ada sikit duit, dia kata boleh tak tolong bagi kat masjid? Dia kata kita pun tengok hang bukan Islam tapi hang nak bagi kat masjid. Dia kata tak ada apa, dia kata kita seronok tengok orang pergi semayang apa semua, kita bagi. Kita tengok dia dan kita tengok jiran hak sebelah kita, belah kiri pula. Jiran belah kiri ni pun pergi haji 60 kali lebih daripada kita lah.
Tapi dalam fakir kertas nombor ekor dekat 2 inci, kita duk fikir yang mana bagus dia ni. Tapi bila duduk depan Tuhan, hak kawan pergi haji ni Allah Ta'ala masuk dalam syurga, yang aneh tak masuk Islam ni, dia ni masuk dalam neraka. Adil tak adil? Kita duk fikir macam tu. Ish, nampak gaya macam Tuhan tak adil. Takkanlah pasal tak sebut la ilaha illallah dia dimasukkan ke dalam api neraka Allah. Ni satu masa dulu, jadi puak-puak universiti ni, budak-budak yang keluar universiti ni, yang tu mereka duk fikir. Bukan takat mereka fikir, mereka tunjuk pula kepada orang ramai. Mereka duk pergi habak pula. Mereka duk pergi kata apa? Mereka tak puas hati. Mereka kata pasal tak sebut la ilaha illallah ya, tak boleh masuk dalam syurga. Orang lain hak lagi bagus tiba-tiba masuk dalam api neraka. Yang ni yang kami tak puas hati. Yang ni yang Allah Ta'ala tak bagi kita fikir. Boleh faham tak sekalian? Tak bagi kita fikir. Kan? Lepas tu Allah ni macam tuan-tuan lah, macam bulan lepas saya ada sebut satu kumpulan apa Sihak ni, yang pergi kata apa Allah tu Muhammad. Macam mana dia duk fikir kita pun tak tahu. Kan? Dia duk fikir kata Allah tu Muhammad. Pasal dia kata apa? Dia kata depa sebenarnya depa nak memuliakan Nabi Muhammad. Depa pegang macam tu. Kami nak memuliakan Nabi Muhammad. Sepatutnya dia kata yang jenis ada kemaluan, yang jenis ada hubungan kelamin, yang tu bukan sifat manusia, yang tu adalah sifat binatang. Dia kata kalau Muhammad ada sifat binatang, maknanya kita ni telah merendahkan martabat Nabi Muhammad. Sepatutnya Muhammad tak boleh macam tu. Muhammad tidak perlu ada kemaluan. Bila Muhammad tak ada kemaluan, dia adalah Tuhan. Sampai tak tu. Fikir sampai tahu tuan sekalian. Jadi agama tak bagi. Agama kata nak fikir boleh, tapi jangan pakai fikir sampai lebih-lebih sangat, yang menyebabkan benda tu akan jadi mudarat kepada kamu semua. Dan inilah yang dimaksudkan oleh orang arifin dalam syarah yang pengarang kitab kita tulis ni. Dia kata maka adapun fikir pada Tuhan itu ditegah oleh syarak kita daripadanya, dan tersebut di dalam sahihain dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang mengutamakan, dia kata ni, dan barang yang memperkuatkan haram pada memikirkan pada Khalik, seperti khabar Bukhari, maksud dia apa? Datang syaitan akan seorang daripada kamu, maka berkata ia, siapa yang menjadikan bagian-bagian dan siapa akan menjadikan bagian-bagian. Dia bermain satu hadis. Dia cerita apa? Dia kata ada satu orang yang syaitan sudah pergi dekat dia. Syaitan pergi tanya dia. Syaitan kata siapa yang duk buat benda ni? Hinggalah berkata ia, siapakah yang menjadikan Tuhan kau? Kan sampai teratur. Maknanya Tuhan, dia main kat kawan ni, dia kata ni aku nak tanya hang, siapa yang buat langit bumi ni? Kawan ni pula kata yang buat langit bumi ni Tuhan. Okey. Siapa yang buat api neraka? Buat neraka Tuhan. Siapa yang buat syurga? Yang buat syurga ni Tuhan. Okey. Maknanya setiap akal kita ada di pikona kau tu. Kita boleh terima. Dia kata kita sepakat setiap benda tu pasti ada yang membuat dia. Betul tak betul? Kita kata betul. Dan ni aku nak tanya hang, Tuhan ni siapa buat? Dia fikir tu pula antara sekalian. Nampak orang ada main akal ni. Kan? Dia kata lah ni kita fikir secara logik lah. Dia kata setiap benda tu pasti ada yang buat. Kan? Ada yang buat. Jadi kalau ada yang buat, Tuhan ni siapa yang buat? Kita pun duk fikir-fikir, betul juga lah Tuhan ni siapa buat? Jahanam. Fikir betul macam tu jahanam. Sebab itulah benda-benda ni jangan duk fikir. Maka apabila sampai akan dia yang demikian itu, hendaklah minta lindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripadanya, dan hendaklah tertegah dan berkata ia amantu billah. Maksud dia apa? Bila dia duk main fikiran yang macam tu, ataupun orang duk sembang dengan kita pun stop dekat tu. Kita kata tak boleh, aku tak mau duk sembang lah benda-benda macam ni. Pasal apa? Sekali dia bawa benda yang tak elok. Kemudian kita minta supaya Allah Ta'ala bagi keamanan dan juga selamatkan kita daripada duk fikir benda-benda macam ni. Dan sabda Nabi SAW, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah fa innakum lan taqduru qadrah. Artinya, fikir olehmu pada kejadian Allah dan jangan kamu fikirkan pada Allah. Maknanya suruh fikir kejadian Allah ni. Jangan duk fikir tentang Allah, jangan duk fikir. Jangan duk fikir pasal apa Tuhan buat macam ni, pasal apa Tuhan buat macam tu. Jangan duk fikir. Boleh faham tuan sekalian? Fikir apa yang Tuhan buat ni.
Maknanya Allah Ta'ala jadikan langit, Allah Ta'ala jadikan bumi, Tuhan buat main kat kita dengan angin, Tuhan buat main macam-macam. Hak tu kejadian Allah yang tu kita boleh fikir. Tapi jangan kita duk fikir pasal apa lah yang Tuhan pergi bagi ayam tak ada pula jelas ni, pasal apa yang Tuhan pergi bagi ribut pula, pasal apa tu. Jangan duk fikir tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahawasanya dia kata apa, kamu tiada kuasa akan kadarnya. Kalau kita duk fikir kita tak mampu nak fikir apa yang ada pada ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan adapun fikir pada barang yang bergantung dengan hambanya, maka sayugianya bahawa fikir ia adakah ia di atas maksiat. Tu yang betul kita fikir ni, kita fikir kita ni hari ni saja ni berapa banyak benda yang tak elok yang kau buat. Kita fikir tu. Daripada duk fikir Tuhan, fikir tentang kita. Maka hendaklah bersegera ia kepada taubat. Kalau kita fikir tentang kita, ada kebaikan dia juga. Kebaikan ni apa tuan-tuan? Kebaikan ni supaya kita boleh segera dengan taubat. Kan? Kita duk fikir kawan-kawan kita yang sama bayar segagan dengan kita ni. Oi, depa ni semua pekapi masjid, tak tinggal masjid 5 waktu duk ada di masjid ni depa ni. Aku ni jarang-jarang selului duk ada di masjid. Dekat duk ada dalam seminggu sekali tu pun hari Jumaat. Fikir lah tu. Tak boleh dah. Bayar-bayar aku ni nak kena duk ada di masjid dah. Lagu tu baru bagus. Kan? Pasal apa tuan-tuan sekalian? Kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, orang yang sabiran, orang yang syakiran, ada dua. Tanda orang sabar, tanda orang yang bersyukur kepada Allah. Ada dua. Tanda orang sabar, tanda orang bersyukur, ni dua ni. Apa dia? Yang pertama, dalam soal dunia. Dalam soal dunia, dia duk fikir tentang orang yang lebih rendah daripada dia. Dalam soal akhirat, dia fikir orang yang lebih tinggi daripada dia. Boleh faham tak sekalian? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Contoh saya bagi apa? Saya kata dalam bab dunia ni, dia tengok orang yang paling rendah. Jangan dia tengok orang yang paling tinggi, rumah besar, ada rumah banyak, ada kereta lah dan sebagainya. Nampak? Kita duk tengok yang tu. Bila tengok macam tu, kita tak bersyukur. Kita tidak sabar pasal kita nak jadi macam tu. Tapi dalam bab akhirat, tuan-tuan sekalian, kita tengok orang yang paling rendah. Itu cara fikir kita. Sepatutnya kita tengok orang yang lebih tinggi daripada kita dalam bab akhirat. Sama umur dengan kita, tapi duk boleh pergi masjid. Tuan-tuan, dia ni tak ada apa dengan kita pun, tapi duk boleh buat amal ibadat dengan Quran, dia boleh baca dan sebagainya. Kita pula tak ada masa untuk kita nak buat amal ibadat, sedangkan Allah Ta'ala bagi masa dia dengan kita benda yang sama. Boleh hantar sekalian. Dan dia kata istighfar, bila kita dah banyak buat dosa, banyakkan istighfar. Ataupun ada ia atas kebajikan, maka hendaklah bersyukur ia. Kalau kita ni jenis duk buat baik, alhamdulillah duk boleh main masjid dan sebagainya ni, alhamdulillah banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Bukan megah. Ni megah pula. Dia kata aku ni duk tengok pula kawan nak pergi masjid tu. Dia kata aku sehari ni alhamdulillah habis keluar Isya tu 5 kali kemai malam ni. Kemai satu macamnya kemai. Muka pun satu macamnya duk tengok kawan ni. Baru main Isya, kau ni pula. Dia kata tak nampak pun subuh tadi ni kaki Aisyah kah? Dia bertanya macam tu pula. Kawan ni pun saya kerja kata Aisyah lah dan pun dia kata tu saya tak mau nak abang apalah, tapi saya 5 waktu duk ada datang ni. Nampak? Dia duk berasa tu. Tuan-tuan, agama bukan suruh buat macam tu pun. Kan, hang dah boleh main 5 kali sehari, alhamdulillah. Lah hang continue lah, lepas tu hang bersyukurlah kepada Allah. Banyak-banyak masuklah kereta, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Dia masuk-masuk kereta, duk abang kat bini hang tengok macam mana aku hari ni, okey tak? Hui, gila hang 5 kali aku main masjid hari ni. Bini kata sungguh, kata saya pun merasa terkejut bewak. Abang boleh main. Bini pula duk pergi katok lagu tu. Esok tak main. Dan baik, jadi dia nak abang apa? Dia kata kalau kita duduk atas kebajikan, kalau duk boleh mengaji apa semua ni, jangan duk berasa bangga lagi. Pasal apa? Pasal boleh mengaji hari ni, boleh main masjid hari ni, esok belum tentu boleh main. Boleh faham? Ni duk megah hari ni, megah dengan mengaji, dengan bawa kitab satu macam berjalan, apa dengan ketua komandan tentera punya duk berjalan, duk tengok orang kiri kanan, tengok esok tak main. Bukan dekat esok tak main, 3 bulan ruyuk. Orang kata tu dia cakap besar sangat, Allah Ta'ala uji kat dia. Kan, jangan. Baik. Dan dia kata apa? Dan kemudian fikirkan pada memindahkan segala anggotanya daripada maksiat kepada taat. Tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita. Kita muhasabah satu-satu, tuan-tuan sekalian.
Sebelum nak lena malam ni, tangan kita hari ni aku buat banyak mana benda baik dah. Oh, kata pagi tadi aku dah mai dah. Aku mai awal tadi ni sebelum nak sembahyang subuh, aku pergi buka pintu bilik ayang dulu. Aku buka pintu bilik ayang, aku tengok ada kotak apa semua ni, aku ambil buruh, aku cuci. Alhamdulillah. Maknanya beda tangan tu ada, panggu untuk tangan kebaikan tu ada. Kaki pula, oh kaki ni ada bawa apa semua. Mata pula, oh mata alhamdulillah hari ni aku tengok dengan Quran, aku tengok 5 lai. Lepas tu aku duk tengok orang sakit, lepas tu aku mata alhamdulillah. Telinga pula, oh telinga hari ni kurang sikit, aku dengar benda baik, aku duk dengar mengumpat lagi banyak. Kita tukar yang tu. Boleh faham tuan sekalian? Mulut pula, mulut alhamdulillah kita hari ni walaupun aku tak cakap banyak apa dia kata, tapi tak bercakap banyak apa, aku maki tadi ni sakan ni. Tak mau. Kan? Tuan-tuan. Jadi benda-benda macam tu, tiap-tiap hari fikir yang tu sudah lah. Tapi kita tak ada masa benda macam tu kan. Bila duk dengar macam ni, macam nak buat balik sekali ni duk fikir betul ke ustaz cakap macam nak buat. Tapi bila balik-balik rumah, dia pegang-pegang telefon, WhatsApp dengan kawan-kawan lah apa. Pakai dak. Kan? Kalut kita ni. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Dia kata maka menjadikan dua matanya itu membimbang dengan tilik yang tibar. Kita tengok ni mata kita ni. Maknanya apa benda yang telah dibuat oleh mata. Dan lidahnya membimbing dengan zikir dan istighfar dan tasbih dan azkar. Maknanya lidah kita ni banyak tak banyak zikir. Lidah kita duduk fikir lepas daripada semayang ni, aku semayang ni di masjid. Tadi aku dah baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah aku baca 33 kali subhanallah alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Maghrib tadi. Syagi Aisyah, syagi tengoklah dan tak dan dah baca. Tadi subuh tadi baca tak baca. Lohong tadi di rumah aku tak baca. Baca apa lepas bayang aku tak ada zikir apa. Tadi masjid ni aku zikir. Mayang pun tak pakai baju pun di rumah pun. Contoh dia macam tu. Oh, tak boleh buat macam ni. Maknanya esok nak kena tambah, nak kena perbaik. Pasal apa? Lidah kita. Tuan-tuan, pasal apa pengarang kita doa abang macam tu? Pasal tuan-tuan jangan ingat satu benda yang ada tangan, mata, lidah apa semua ni di hadapan Allah. Benda ni akan duduk senyap kaku macam ni. Jangan duk ingat macam tu. Tuan-tuan tahu tak semua benda ni Allah Ta'ala akan bagi ruang dekat mereka untuk mereka bercakap depan Tuhan. Benda ni akan bercakap. Benda ni akan cerita bahagian dia masing-masing. Tuhan kata, lidah, nak bercakap apa lidah Lidah kata, saya hidup dengan dia, ya Allah, hidup 70 tahun. Okey, Tuhan kata 70 tahun. Lepas tu banyak mana benda baik yang buat. Saya kata, lepas tu lidah pula abang. Dalam 70 tahun tu, ya Allah, saya nak abang terus terang, cuma 5 tahun aja dia duduk sebut Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allah ni. Okey, 5 tahun. 65 tahun. 65 tahun ni dia duduk cakap pemohong, dia duduk cerita mengumpat orang, dia duduk fitnah orang, dia duduk maki orang. Oh, Tuhan kata macam tu kah? Kita nak kata apa? Kita nak kata kat lidah kita, lidah hanya dengan pemohong sangat. Tak nak kata macam tu kah? Sebab lidah ni duduk orang kita. Tuhan tanya pula, lidah yang 5 tahun tu pasal apa yang doa Allahu Akbar Alhamdulillah? Ialah dia kena stroke. Pasal tu dia sebut benda tu jahanam. Tuan-tuan nampak tak benda ni? Dan saya bercakap ni bukan tuan-tuan saja yang akan kena, semua orang akan kena, termasuk dengan saya ada bercakap ni pun. Tuhan akan tanya tangan saya, Tuhan akan tanya kaki saya. Sebab benda ni jelas dalam Quran menceritakan. Nak lari tang mana tuan-tuan sekalian? Atas dunia ni bolehlah kita bercakap dengan sedap, duk kata kat orang dengan cari ayat yang paling panas hatinya. Ayat tu kalau nak maki orang, maki yang hati kita ni pun maki boom, kata bagi kita pun sedap dengar dan dia pun dengar tuan-tuan sekalian, kira sobangan kena penampak jatuh dalam gubuk royong. Tuh. Ayat tu. Boleh faham? Jadi jaga tuan-tuan sekalian, semua benda ni akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal tu pengarang kitab kita ni dia suruh fikir. Dan dia kata apa? Demikianlah pada segala anggotanya malam dan siang di dalam taat akan Tuhan Al-Wahidil Qahar. Dia kata fikir kalau boleh dalam 24 jam tu bagilah sama-sama anggota tubuh badan kita ni boleh buat amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian fikir ia pada bersegera bagi segala waktunya dengan segala yang sunat pada barang yang sekuasanya kerana menuntuti bagi laba dan juga darjat pada negeri akhirat. Lepas tu apa lagi? Benda sunat. Kan tadi ni suruh fikir apa yang ada kat kita, ni fikir benda sunat. Hari ni banyak mana benda sunat yang kita buat? Semayang qabliyah ba'diyah kita macam mana? Kita buat tak buat?
Kan? Lepas tu sedekah sunat, kita buat tak buat. Baca Quran yang sunat, kita buat tak buat. Jadi benda macam tu tuan-tuan sekalian. Kita nak kena fikir. Benda-benda yang sunat ni. Pasal apa? Pasal dia nak suruh kita jadi orang yang menuntutil bagi laba. Laba ni maksud apa? Haloba. Nak suruh kita jadi haloba dengan amal ibadah ni. Amal ibadah ni kita kena pulun. Kita kena jadi orang yang tamak. Kalau kawan ni kita duk tengok dia ni baca Quran, dia baca 5 live, aku tak boleh, aku nak kena baca 20 live punya hari ni. Kalau kau ni baca 1 juz, kita baca 2 juz, biar dia jadi macam tu. Bukan nak tunjuk dekat dia, cuma nak abang apa tuan-tuan? Nak cerita kata kita pun tamak kepada amal ibadah. Sebab tu sahabat Nabi dalam sebuah hadis, orang miskin mai jumpa, ahlud dusur mai jumpa Nabi SAW, pakai duduk merayu kat Nabi, ya Rasulullah, kami keluar pergi perang, orang kaya pun keluar pergi perang. Kami bangkit tengah malam, orang kaya pun bangkit tengah malam. Kami buat amal ibadah yang kamu suruh ya Rasulullah, orang kaya pun buat. Cuma kami tak puas hati ya. Pasal apa? Pasal orang kaya boleh sedekah, sedangkan kami tak boleh sedekah. Jadi kami kurang daripada segi pahala sampai tara tu. Kami kurang daripada segi tu. Nak buat macam mana ya Rasulullah? Tuan-tuan, kita pernah tak fikir macam tu? Orang kata dia tu sedekah banyak, tiap kali Jumaat dia bubuh 50. Haji buah. Dia tak, dia bubuh kiraci. Dia pegang begitu ya. Dia tu kira wakil aku lah. Dia fikir macam tu. Sepatutnya kita pun kalau tengok hang bubuh 50, aku nak try RM51 kira cantik lah. Lepas lebih RM1 ni tak hang 50 noh. Tak apa habis kan hang gaya dah. Aku ni tekat 5 kupang, tu pun 5 kupang, cari duit paling buruk sekali bubuh tu. Kita tuan, Allahu Akbar. Ni sahabat Nabi dah, dia tak puas hati. Ya Rasulullah, tolong kami ni. Pasal apa? Pasal orang kaya mereka boleh sedekah, sedangkan kami tak boleh. Pasal kami tak ada duit. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata lah ni macam ni lah. Nabi kata kalau hampa nak sedekah juga yang sama nilai dia macam mana orang kaya tu sedekah. Nabi kata bacalah fahuwa hamdalah, bacalah alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah. Nabi kata sebab semua benda tu adalah sedekah. Mereka dengar-dengar seronok tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah, cantik. Maknanya amalan pahala kita boleh lawan dengan puak-puak kaya ni. Lepas 2-3 hari lepas tu mereka tak puas hati mai jumpa Nabi, ya Rasulullah, puak-puak kaya dengar kita sembang malam tu, mereka pun duk pergi zikir subhanallah walhamdulillah. Maknanya mereka dah potong kami ya Rasulullah. Nabi senyum ya tuan-tuan sekalian. Nabi senyum. Nabi kita tak apalah, apa yang mereka buat tu akan sama juga dapat kepada hamba. Pasal hamba teringin nak buat macam tu. Boleh faham tuan sekalian? Ini tamak halubanya sahabat Nabi dalam melakukan amal ibadah. Kemudian tilik pada singkatnya umurnya. Maknanya umur kita ni, tuan-tuan pernah fikir tak? Umur kita ni Allah Ta'ala bagi berapa? Lah ni berapa? Tak, saya ustaz 75. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi baru 75 kan? Baru 75. Satu soalan yang kita tanya, agak-agak Tuhan bagi baki umur haji berapa lama ni? Kan? Kita lah ni, kita fikir umur 75, kita duk ingat Allah Ta'ala nak bagi kat kita lagi 75. Betul tak betul sekalian? Kita duk fikir macam tu. Kita tak fikir rupa-rupanya Tuhan bagi kat kita 75 tahun 3 bulan. Fikir begitu. Maknanya lepas bersedia kita yang kali ke 35, tunggu 3 bulan KO. Kita tak fikir hak sisa hak Tuhan bagi tu. Yang kita fikir apa? Tuhan bagi 75, maknanya ada lagi 75 tahun lagi. Mungkin aku boleh hidup lagi waktu tu. Tuan-tuan, mana ada manusia boleh hidup satu umur dia lagi? Betul tak? 75 tambah 75 jadi orang tak sekalian? 170 dah. 150 betul tak? 150 mana ada dah. Kalau ada pun tuan-tuan sekalian, anak-anak kira doa bagi cepatnya. Tak boleh buat apa dah 150 pun. Allahu Akbar. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita balik muhasabah tengok berapa banyak lagi sisa yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. Bukan nak fikir berapa banyak, nak fikir apa lagi yang kita nak buat sebelum datangnya kematian kepada kita. Dan dia kata apa? Maka hendaklah ia jaga bahagian baginya dahulu daripada hilangnya, maknanya daripada matinya, padahal ia tiada mengetahui. Pasal kita tak tahu bila kita nak mati. So kena ada satu preparation, kena ada satu persediaan untuk kita tuan-tuan. Kemudian daripada yang demikian itu, fikir ia pada segala sifat batinnya, pada hati kita. Hati kita kena fikir juga. Maka hendaklah, dia kata, hendaklah ia meninggalkan segala sifat yang kecelaan, sifat yang tak elok dalam hati kita, seperti riak,
seperti kibr, takabur, seperti ujub, seperti bakhil, seperti hasad, seperti dengki, dan memperbuat ia akan segala perkara yang kepujian, seperti siddiq, seperti ikhlas, seperti sabar, seperti takut, dan juga seperti harapkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita sendiri tahu siapa kita. Betul tak betul? Kita sendiri tahu siapa kita. Bila kita dengar ada cerita tentang dalam qaryah kita, kawan ni baru dapat cucu, kawan ni baru naik pangkat, kawan ni baru naik rumah baru, apa semua. Kita nak tahu ada tak ada kita ni sakit hati macam mana, kita nak tahu. Kita bila dengar berita best daripada kawan-kawan kita ni, apa kita rasa? Kata dia tu sekali dengan aku tu kerja dulu ni, patut apa boleh beli rumah, boleh apa. Dia memang jenis jilat bos. Oh, dia fikir tu. Maknanya dalam hati hang ni ada sikit penyakit hati. Tidak ada. Kata dia tu baru dapat cucu, masuk dalam grup. Alhamdulillah Tuan Haji naik pangkat jadi datuk, dapat cucu yang ke-65. Contoh lagu tu. Kita pun dengar-dengar, tanya bini kita, ni hang baca dah WhatsApp kampung kita? Baca. Haji sebelah dapat cucu. Dapat cucu. Mau tak dapat cucu, dia kata. Anak dia tu lama mana dia duk tunggu, kata tu baru dapat cucu, pergi jumpa bomo lah, buat benda-benda karut, dapat. Tuan-tuan kena nampak lah. Kan sepatutnya kata alhamdulillah, kata semoga Allah Taala bagi lagi nikmat kepada dia. Maksud dia hati kita bersih. Kalau kita ada perangai yang tak elok, hasad macam tu tuan-tuan, kalau perangai tak puas hati macam tu, maknanya kita ada perangai sakit hati ni. Bila sakit hati, berubah bagi cantik itu sekalian. Boleh faham nah? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sikit lagi kita baca. Dan memikirkan pada segala kejadian Allah Ta'ala itu sebesar-besar qurubat. Qurubat ni maksud apa? Maksud dia benda yang paling, orang kata apa, yang paling besar di sisi Allah. Duk fikir tentang kejadian Allah itu yang mendatangkan diri dengan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita fikir tentang Allah Subhanahu wa taala, maka benda ni akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan terlebih hampir segala kejadian Allah Taala kepada engkau itu, yakni diri engkau. Dia kata tu sudah tengok jauh, dia kata. Lah ni kalau nak tengok kejadian Allah, benda yang Tuhan buat ini terlebih hampir daripada kita. Hang tengok kat diri hang sendiri ni macam mana. Uniknya Allah Taala jadikan manusia tu macam mana. Tuan-tuan tengoklah. Macam mana Allah Ta'ala jadikan manusia. Allah Ta'ala bagi kita sempurna. Allah Ta'ala bagi kat kita ni sebaik-baik kejadian. Sebab tu Tuhan kata apa? Tuhan kata Allah Ta'ala menjadikan manusia ni fi ahsani taqwim. Kan? Allah Ta'ala jadikan manusia ahsani taqwim. Sebaik-baik kejadian Tuhan jadikan manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, walaupun ada di kalangan kita yang kita tak puas hati, ada. Dia kata kalau betul Allah Ta'ala jadikan kita ni manusia sebaik-baik kejadian, tu pasal apa Allah Ta'ala bagi jadi ada kekurangan juga. Tuhan bagi jadi orang gila, Tuhan bagi jadi orang pekak, Tuhan bagi jadi orang buta, Tuhan bagi jadi orang orang yang otak tak betul ni, pok-pok ni kan. Dia maknanya Allah Ta'ala dalam dia duk buat orang pun ada benda yang reject. Dia fikir macam tu. Dia duk fikir Tuhan buat kelang lah. Tuan-tuan puan tak? Kita ni dalam kita duk buat baju kelang. Contoh dia, kita duk buat keluar baju kelang kita ni. Bila kita keluarkan baju tu, kita akan ada satu production ataupun satu petition, satu bahagian yang akan tengok ni baju ni boleh tak boleh untuk nak cop kata baju ni dah sempurna. Maknanya tak ada reject. Kalau ada reject, dia akan lempak masuk dalam reject shop punya tempat. Kita duk fikir macam tu. Dan kita fikir Tuhan dia production, dia buat keluar satu produk manusia dia macam tu. Siapa yang keluar ketika mana dilahirkan dalam keadaan cantik, keluar telinga elok, mata pun nampak jelas, lepas tu mulut pun cantik, dengan maknanya cantik. Yang ni produk yang bagus. Tapi bila keluar rupanya mata ni buta, rupanya telinga tak apa nak dengar. Doktor duk main besi ke tepi telinga ni macam tak ada tindak balas. Kan? Lepas tu nampak otak pun tak apa nak elok. Kita duk fikir ini Tuhan buat ni mesti benda ni Tuhan pun ada kurang tentang ni sebab ada reject. Kita duk fikir macam tu. Kan? Tuan-tuan, sama ada Tuhan buat reject ke Tuhan tak buat reject ke apa semua, semuanya yang Tuhan buat ni sempurna. Boleh faham? Apa maksud dia tuan-tuan? Ada sebuah hadis yang ni saya ambil luang daripada cerita kita. Hadis ni mengenai 4 golongan.
yang berdiri depan Allah Subhanahu wa taala. Satu golongan rajulun asam. Rajulun asam ni bukan rajulun, bukan asam, asammu. Asammu ni maksud apa? Satu orang lelaki yang dia ni pekak. Entah pekak. Dan yang kedua, dia ni kata Nabi SAW, hadis riwayat daripada Aswad ibn Sari', dia kata arba'atun yaumal qiyamah rajulun asammu la yasma'u syai'a. Orang yang pekak daripada kecil, dia keluar pekak, sampai orang panggil kat dia pembuh nama pekak di belakang ni. Kalau nama dia apa sekian-sekian, pekak punya duduk dalam belakang, gelaran orang bagi kat dia. Kalau sampai dia naik motor lekas tu, dia kata yang tu apa, pian pekak, nama kawan kebetulan Sopian, dia kata pian pekak tu, dia kata naik motor lekas daripada kecil pekak. Kemudian rajulun ahmaq, satu orang lelaki yang gila daripada kecil. Mungkin dia kena demam panas ke macam mana, demam kunin ke apa ke, jadi gila betul sekalian, mengamuk habis satu kampung lah apa semua tu. Dan kemudian rajulun haram, satu orang lelaki yang nyanyuk dia pun lebih kurang gila ya. Dan juga rajulun mata fi fatrah, satu orang lelaki yang dia ni agama tak sampai dekat dia. Ni 4 golongan ni tuan-tuan sekalian. Depan Allah Subhanahu wa taala, depa minta kepada Allah, depa duduk bertemu dengan Allah, dan pakat-pakat duduk mengadu. Adapun yang kata orang hak tak dengar ni, dia kata apa? Dia kata ja'al Islam wa ma asma'u syai'a. Dia kata ya Rasulullah, Islam mai dekat, dia kata ya Allah, Islam mai kat saya, tapi saya tak dengar apa. Saya tak dengar Quran tu macam mana, saya tak pernah dengar pun apa benda ni orang duk cerita tentang Islam. Saya mai dengar kuliah pun dengar ustaz duk cerita macam cerita, pasal tak ada translation, tak ada ni hak Cina dalam berita RTM tu lebih habang apa semua, saya tak tahu. Dia kata saya duk dengar orang pekak renyah, saya buat renyah, dia kata saya tak dengar apa. Nampak tak? Duk minta kepada Allah. Yang ni pun Tuhan bagi ruang. Kemudian mai kawan hak gila ni pula, dia kata apa? Dia kata ya Rasul, dia kata ya Allah, Rabbi laqad ja'al Islam wa ma aqilu syai'a. Dia kata ya Allah, Islam mai tapi saya otak tak berfungsi. Macam mana saya nak kenal Islam? Orang pekat pergi semayang, dia kata saya pergi juga ke masjid tapi saya tak pergi semayang. Saya pergi rabat atas kipas, rumah atas kipas. Contoh macam tu lah, sebab dia gila. Orang pergi ambil ayam semayang, dia kata saya tak pergi ambil ayam semayang pun, saya terjun dalam kolah, saya berenang dalam kolah, dia kata sampai orang ni pakai duk ligan saya, pakai duk tapuh saya, pasal gilanya saya. Dia kata hari ni saya nak minta tuntut kepada Allah, pasal Allah Ta'ala dah buat bagi saya jadi korang. Nampak tak sekalian? Orang yang macam ni. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, orang yang rajulun haram, nyanyuk. Waktu dia nyanyuk tu sekalian, macam-macam kena dekat dia. Orang kata kat dia macam-macam dan sebagainya. Dan yang keempat, kata Nabi SAW, orang yang mati dalam fatrah yang Islam tak sampai kepada dia. Dia tak tahu cerita Islam. Apa kata Nabi dalam hadis ni? Allah Subhanahu wa taala dia panggil malaikat. Tuhan panggil malaikat, Tuhan kata lah macam nilah. Oleh kerana depa ni kalau ikut dalam kategori, kalau ikut dalam undang-undang yang Allah Ta'ala buat, depa ni tak terima Islam, tempat depa pergi neraka. Kan? Allah Ta'ala kata macam tu. Kemudian Tuhan kata kepada para malaikat, Tuhan kata lah ni, bawa depa ni pergi masuk dalam neraka. Tapi masuk dalam keadaan lalu sajalah pergi neraka, kemudian masukkan depa ke dalam syurga Subhanahu wa Ta'ala sampai habis. Dalam syurga Allah Ta'ala sampailah bila-bila. Nampak tuan? Maknanya kita nampak kekurangan benda tu, sedangkan di sisi Allah benda tu adalah kesempurnaan. Walaupun depa kurang, tapi pada mata Allah, walaupun depa kurang pada pandangan Allah, depa tu sempurna. Pasal apa tuan-tuan? Pasal depa neraka pun depa boleh tengok, apatah lagi depa jadi penghuni syurga. Kita hak sempurna ni. Kita yang minta lahir sempurna ni. Agak-agak tuan-tuan sekalian, neraka ke syurga kat kita ni? Kalau boleh tengok api neraka, cantik, boleh tengok. Tapi yang kita paling takut apa tuan-tuan? Tengok-tengok dan rendam terus duduk dalam tu. Yang tu paling kita takut. Kalau takat boleh tengok, lepas tu pergi duduk dalam syurga, alhamdulillah. Yang paling kita risaukan tuan-tuan sekalian, pergi duduk dalam tu. Yang tu yang paling kita risau. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala
menjadikan kita manusia dan dia bagi kepada kita dengan segala kelengkapan. Maka tilik engkau pada kejadian diri engkau, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita berhenti dekat tu. InsyaAllah pada bulan hadapan saya akan menceritakan apa kelebihan manusia yang ada kat kita. Kan kita duk tengok hak lain ni apa Allah Ta'ala bagi kat manusia ni apa. Kita duk tengok benda lain ta'ajub. Saya kemarin sembang dengan pengarah saya di bahagian maqasid syariah tu. Dia ni kaki burung. Kan kita pun ada kaki burung ya. Jenis kaki burung ni tuan-tuan sekalian, dia pakai dengan kepiah, dengan baju Melayu, dengan kain pelekat apa semua. Nak pergi ke masjid, cerita dia waktu senja ni, berhenti dalam traffic light macam mana tu, dia dengar ada suara burung dari hutan Bemban. Dia boleh kona pergi tunggu dari hutan Bemban yang kata kaki burung ni. Sampai orang habis kuliah apa semua, dia pun keluar juga. Dia kuliah burung dalam hutan Bemban tu lah. Tak boleh buat apa tuan sekalian yang kata kaki burung ni. Bini dia 4 kali dah duk buka sangkang, duk buka bagi burung terbang. Dia kata macam mana burung boleh terbang, aku kunci elok. Dia tanya bini, hang buat pasal ke? Bini kita tak tahu tak terpasal. Dia fikir tentang burung abang, dia fikir tu. Rupanya bini dia duk buka pasal beluan. Tengok. Duk sembang dengan burung lah apa kan. Saya saja sembang dengan pengarah saya ni. Tunggu sat. Depa pula pitak makanan awal nak kat dalam tu, jadi yang tu mengganggu hidung tuan-tuan sekalian. Saya pun faham. Kan kalau tunggu lagi semua dapat kan. Apa pengarah saya abang ni, dia ni beding punya orang. Beding ni maksud dia orang yang suka tangkap gamak burung. Dia bukan suka tangkap burung, suka tangkap gamak burung. Oh, dia kata, duk abang kat saya, dia kata ni semua kerja gila. Dia kata kat saya, ni semua kerja gila. Dia kata hang nak tahu, dia kata bila dia abang kat saya, kata saya nak balik mai Penang, dia kata oh, dia kata dekat dengan Kuala Muda. Dia kata dekat. Dia kata di Kuala Muda tu ada satu puak burung-burung. Dia kata yang burung tu main daripada mana, daripada Australia mana tu, burung jenis migrate punya burung hak jenis berpindah randah ni. Burung tu jenis macam tu, dia kata. Jadi di sana tu, di kota Kuala Muda tu, dia kata tepi tu tempat bakau apa semua, dia kata orang yang jenis tangkap gamak ni depa akan piawai. Bila piawai, depa akan buat sopa dengan sniper. Tentu sniper punya orang jenis pakai, jenis nak tembak orang tu, depa kata duduk dalam pukul 9, pukul 10 lagi burung-burung ni akan main singgah. Jadi burung-burung main singgah, nasib kita lah kalau dia singgah dekat dengan pokok yang kita duduk tu, kita akan ambil gambar apa semua. Dia kata view dia tu cukup cantik dia dah. Tangkap gamak, burung tu duduk sat, lepas tu burung tu pergi tempat lain pula. Mungkin dia akan pergi terbang pergi Thailand pula, lepas tu pergi Kemboja pula, lepas tu dia patah balik pergi India pula, lepas tu dia patah balik pergi Australia. Jenis macam tu. Dia kata nasib kita, dia kata boleh tangkap tu rasa puas dah, tapi dia kata nak tunggu. Dia kata kadang-kadang ada hak tunggu ni sampai terbakar kulit ni. Pasal apa tu film? Pasal duk kena panas. Oh, dia kata gila jenis tangkap burung ni. Saya boleh hati saya, dia kata bukan gila burung macam-macam gila punya duk ada. Kita bukan gila jenis macam tu. Kalau orang bawa api, kata ni hang tunggu sat nak bulan tangkap, kita duk tengok lah kali lena tu. So panggang kaki mengai. Betul tak dia? Orang hak bukan kaki mengai, hang pi ajak pi mengai juga. Dia tak mengai. Tu sekalian tengok duk lena lah atas kapal tu. Kita punya duk tunggu. Kan? Bukan takat tu, dia boleh pergi ambil cuti, dia boleh duk pergi sewa bot, lepas tu duk pergi bayar pula duit kat orang tu, keluar pergi pulau mana tu. Oh, dia kata tak boleh nak cerita macam mana punya lazat yang tahu tak mana lazat tu. Waktu hang lempak bokai tu, tiba-tiba ikan tu dia tangkap, waktu hang duk karau, dia kata tu karau bok tu. Oh, dia kata main satu syok aku tak tahu nak abang macam mana lazat. Dia cerita tentang lazat iman. Kita dah duduk dengar, kita tak tahu benda tu pasal bukan bidang kita. Betul tak betul sekarang? Kita tak tahu. Allahu Akbar. Jadi yang tu baru saya cerita sikit kan. Jadi tuan-tuan, apatah lagi dalam bab Allah Ta'ala jadikan manusia, banyak benda lagi yang ada pada diri manusia yang kalau kita duduk muhasabah tengok benda ni akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu wasallam alaihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.